Kita mulakan. Tadi silap tekan. Muka surat 181. Kita masih lagi dalam bab yang saya sebut tadi lah, petunjuk Nabi SAW dalam tindakan penjagaan terhadap berbagai penyakit yang menular, yang berjangkit, dan anjuran agar orang sihat menghindari orang sakit. Okey, kata Ibn Qayyim rahimahullah taala, penularan ada dua macam. Yang pertama, penularan ataupun merebaknya penyakit, penularan penyakit lepra. Dia kata lepra ni dalam bahasa kita penyakit kusta, kan? Saya rasa kita semua maklum lah tentang penyakit kusta tu apa dia. Baik, orang yang terserang lepra, yakni kusta, akan mengeluarkan bau menyengat, kan? Maknanya daging dia tu macam bau, kan? Sehingga kulit dia tubuh dia tadi keluar bau yang tak enak lah. Bisa menyebabkan orang yang lama bergaul dan berbicara dengannya ikut terserang penyakit tersebut. Dia bau dia memberi kesan lah, kan? Bau dia tadi maknanya masuk dalam kita punya tubuh kita, kemudian dia memberi kesan kepada tubuh badan kita, bau yang tak bagus tadi, kan? Dia sebab bau yang tak baik ni membawa kepada penyakit lah. Dan yang paling teruknya bau asap rokok lah, kan? Bau asap rokok. Ada di antara kawan-kawan kita yang isap rokok, dan itulah yang kurang menyenangkan lagi. Ada sahabat-sahabat kita yang baru, yang baru kembali, baru maknanya faham, belajar sunnah, kan? Dia masih lagi merokok, masih lagi isap rokok. Jadi kita haraplah, mana kita doakan supaya dia dapat tinggalkan rokok tadi, kan? Rokok tadi mengeluarkan bau yang tak enak, ataupun bau yang asap yang beracun, yang berbahaya bagi diri dia dan orang lain. Nah, ini semua kita tahu, kita dengar, kita belajar, kan? Kita baca, dengar kemudaratan asap rokok ni, kan? Jadi ada sahabat-sahabat kita yang yang masih mana yang dah bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun dah faham sunnah, tapi mari bab rokok ni dia susah nak tinggal. Maksudnya itulah, kan? Jadi kita bimbang, kita duk apa nama, cerita orang tu ahlul ahwa, orang ni ahlul ahwa, tapi kita masih di kumpulan ahlul ahwa. Mereka yang mana masih lagi mengikut ataupun mananya dipandu oleh hawa nafsu kita, kan? Jadi pada sahabat-sahabat kita yang dah faham sunnah, yang dah belajar sunnah, amalkan sunnah tadi, tinggalkan rokok tadi, kan? Bukan dia, kan, bukan memberi faedah, dan dia bukan sedap, bukan kenyang pun, kan? Tapi tak tahulah orang yang dah, kan, dah tegar dengan rokok tadi. Tapi insya-Allah ada orang yang umur 50 60 tahun, dalam 60 tahun isap rokok dia boleh berhenti, kan? Itu cerita dia. Jadi nasihat saya kepada sahabat-sahabat yang belajar sunnah, yang faham sunnah, yang tahu rokok tu haram, tinggalkanlah, kan? Jadi kita boleh tahu kawan kita isap rokok sebab kita duduk dengan sebelah dia, kita bau mulut dia, kita bau baju dia, kan? Rokok tadi berhentilah, kan? Tak ada, dia tak faedah, dia membazir, kan? Membazir duit dan sebagainya, dan mendatangkan mudarat pada diri kita dan keluarga kita. Sahabat-sahabat kita yang kita sayangi kena penyakit, kan? Di antara penyakit dia penyakit asma dan sebagainya. Penyakit berkaitan dengan asap rokok ni bahaya, kan? Baik, begitu cerita tentang bau yang tak enak tadi. Yang mana bau tadi yang busuk tadi, maknanya dia memberi kesan tak baik kepada orang. Jadi maknanya kita tinggalkan benda yang macam tu, kan? Kita tahu rokok haram, kan? Benda haram, kenapa kita masih lagi nak berusaha nak melakukannya, nak beramal dengannya, kan? Baik. Demikian juga isteri orang yang terkena penyakit kusta, saat berhubungan intim, terjadilah interaksi langsung sehingga penyakit itu menularinya. Bahkan ia boleh langsung terserang lepra tersebutlah, penyakit kusta tersebut. Demikian juga anaknya bisa mewarisi penyakit ini saat sudah dewasa, penyakit kusta ni. Sama halnya dengan orang yang mengidap penyakit TB, penyakit TB batuk kering tu, kan? Sesak nafas atau penyakit luka paru-paru, paru-paru, radang paru-paru. Para ahli medis banyak yang menganjurkan dengan keras, maknanya dengan tegas, agar kita tidak bergaul, kan, dengan penderita TB, penyakit TB, dan juga penderita
lepra, yakni kusta. Namun yang mereka maksud bukanlah bahawa penyakit itu menular, kan? Tetapi kerana bau busuk yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Bahawa orang yang terlalu lama menghirup udara busuk, sebut tadi lah, bau asap rokok jugalah memberi mudarat, kan? Jadi begitu, kita ada kawan-kawan yang tak berhenti sambung sebatang rokok, dia duduk dengan keluarga dia, kawan-kawan dia, mendatangkan kemudaratan lah. Jadi terlalu lama menghirup udara busuk penyakit itu bisa juga akhirnya terkena penyakit yang sama. Kalangan medis tentu saja amat tidak akrab dengan istilah sial dan peruntungan, kan? Asyum wal fa'al, at-tatayyur wat tasyaum, kan? Ahli medis dia pun tak apa nama, mungkin dia pun tak ambil berat langsung, tak tahu langsung tentang perkara-perkara ni. Istilah sial dia pun tak percaya pun masalah sial dan sebagainya, kan? Gitu. Dengan demikian juga penyakit kurap yang menyerang unta, ya, unta, kulit dia, kan? Yang ni yang dikenal dengan istilah eksim basah. Maksudnya eksim basah ni macam kita penyakit eczema tu, kan? Eczema yang kita gatal-gatal, dia akan jadi gau-gau, dia akan jadi berbisa, keluar air nanah, keluar air bisa. Air bisa, kan? Air luka tu, tempat tu jadi macam berair, kan? Tempat orang kena gatal eczema tu, gau-gau berair, ya? Gitu. Jadi bila seekor unta berbaur dengan unta lain yang terkena eksim, kena gatal kurap tadi, saling menggosok-gosokkan badannya atau berada di lokasi di mana unta sakit itu mendekam, duduklah, tinggal, maka air dari penyakit itu bisa berpindah kepadanya, ya, sehingga ia terserang penyakit yang sama. Itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW, janganlah orang yang sakit itu makan bersama orang yang sihat. Ini kata Nabi SAW lah, ya. La yuradu dhu'ahatin ala musihhin. Kalau ikut hadis ni kata macam tu, kan? Lafaz la yuradu dhu'ahatin, janganlah dibawa datang orang yang sakit, yang berpenyakit itu di atas orang yang sihat. Kalau di sini dia kata, okey, janganlah orang yang sakit itu makan bersama orang yang sihat. Nabi sebut la yuradu, tidak dibawa datang lah. Tak kisahlah makan ke duduk sekali ke, kan? Kerana tidak diinginkan yang berpenyakit berbau dengan yang sihat, agar penyakit kudis dan sejenisnya tidak menular kepadanya. Itu maksudnya. Penularan yang kedua adalah seperti pada kes penyakit pes, ini penyakit taun yang mewabah di suatu negeri, yang melanda di suatu negeri, sehingga sebagian orang keluar dari negeri itu kerana takut tertular, takut terjangkit. Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a bi baladin wa antum bihi, fala takhrujuna minhu." Apabila terjadi wabak taun di suatu negeri, sementara kalian sedang berada dalam negeri tersebut, janganlah kalian keluar, ya. Sementara bila wabak itu terjadi di suatu negeri, sementara kalian berada di luar negeri tersebut, janganlah kalian memasukinya. Ini maknanya pesanan Nabi SAW untuk mengelakkan penyakit tadi menjadi tularlah. Artinya bahawa bila penyakit itu ada di suatu negeri, kita tidak boleh keluar dari negeri itu. Seolah-olah kalian beranggapan bahawa lari dari takdir Allah akan menyelamatkan kalian daripada bencana Allah. Itu maksud hadis. Sementara arti sabda beliau SAW, apabila penyakit itu mewabak di suatu negeri, di melanda di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri itu. Bahawa dengan tinggal di tempat yang tidak terjangkit wabak taun itu lebih menenangkan jiwa
dan lebih baik untuk kehidupan kalian. Dengan pengertian ini, inilah terkadang wanita atau rumah bisa dikatakan membawa sial, sehingga suami dari wanita itu atau pemilik rumah itu tertimpa musibah atau malapetaka. Bisa dikatakan wanita itu menularkan kesialannya kepadaku. Itulah pengertian dari sabda Rasulullah SAW, tidak ada penyakit menular. Baik, di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, asyu'mu fil mar'ati wad-dar wal faras. Maknanya asyu'm ni celaan lah. Celaan itu boleh terdapat pada wanita, juga boleh terdapat pada rumah, dan juga boleh terdapat pada kuda. Jadi maknanya di sana ulama berselisih pendapat lah tentang huraian hadis ni, kan? Maknanya hadis ni bukan termasuk dalam kata at-tiyarah, at-tiyarah ataupun kesialan, bukan maksud begitu. Syukmu celaan itu maksudnya pada wanita tu, maksudnya mungkin sebahagian wanita itu dia mendatangkan tekanan terhadap suami dia, sehingga menyebabkan berlaku perbalahan, pertengkaran dan sebagainya, dan tidak sesuai lagi dia bersama dengan isterinya, suami tersebut, maka ditinggalkan dia, kan? Syukmu tadi, ditinggalkan isteri, diceraikan dia lah, kan? Kerana dengan perceraian itu boleh menambahkan, boleh menenangkan diri dia, kan? Ini maksud syukmu tadi, bukan maksud sial macam tu. Sial yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah tu, bukan maksud dia begitu, kan? Jadi kalau mana di rumah, satu rumah yang kita tinggal, rumah tu sempit, jiran-jiran kita semua jenis jiran-jiran yang tak baik, kan? Jiran yang jahat dan sebagainya, pendengki dan sebagainya. Kampung tu kampung yang tidak, bukanlah kampung yang mentaati Allah Ta'ala, kampung yang tak berminat dengan agama, menentang agama, orang agama dan sebagainya, membenci orang beragama dan sebagainya, maka dia boleh pindah, tahawul, pindah, tinggalkan rumah tadi. Itu syukmu, celaan pada rumah, tinggalkan rumah tadi tak sesuai untuk dia. Begitu juga wanita tadi, isteri tak sesuai untuk dia, dia tinggalkan. Bukan sebab bukan semua orang ada kesesuaian macam tu. Ada segelintir kecil lah, sebahagiannya memang tak kufu lah, maksudnya tak sesuai dia dengan isteri dia. Mungkin isteri dia pangkat lebih besar daripada dia, dan gaji dia lebih murah, 3 kali ganda daripada isteri dia, dan jadi tekanan, berbagai tekanan yang berlaku, dan hidup dia tak bahagia, tak tenang, berlaku pergaduhan, pertengkaran dan sebagainya. Maka ya, di syariat maknanya membuka jalan, membuka ruang untuk berpisah, untuk ditinggalkan wanita tersebut lah, kan? Kerana tidak boleh mentaati suami dia, mungkin kerana pangkat dan gaji lebih besar daripada suami, begitu umpamanya. Begitu juga kalau kenderaan, atau kenderaan kita, kenderaan yang tak mendatangkan manfaat pada kita, kan? Sekejap-sekejap rosak, beli harga mahal, kemudian repair pun mahal, beribu ringgit, kan? Jadi kita jualkan kenderaan tersebut, kan? Cari kenderaan lain yang lebih ringan, yang lebih ringan untuk tanggungan kita lah. Itu maksud dia, maksud hadis tadi lah. Bukan maksud sial benda-benda tu, bukan maksud tiarah yang dilarang dalam agama tu, kan? Tiarah tu maksud dia. Tiarah ni maksud dia melihat kepada burung, kan? Burung terbang ke sini, ni alamat baik, burung terbang arah ni alamat tak baik, bukan maksud gitu, ya. Jadi hadis ni ada hadis yang sahih. Kemudian sementara kalangan lain berpendapat alasan untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta, lepra ni kusta tadi, kan, dan menghindarinya adalah sebagai anjuran sahaja. Ada yang berpendapat macam tu, hanya anjuran, sunat je, ya, sebagai ikhtiar dan bimbingan. Adapun makan bersama penderita lepra, kusta, perbuatan Nabi SAW sendiri menunjukkan hal itu boleh-boleh saja, hukumnya tidak haram. Ini satu pendapat pula, ya. Baik. Kemudian segolongan lain berpendapat
ungkapan dengan dua anjuran tersebut, iaitu bersifat, dia kata, parsial, kan? Dia kata di sini, bal khitab bihadaini al-khitabaini juz'iyyun la kulliyun. Mana bersifat juz'i. Parsial maksudnya juz'i, sebahagian saja, bukan menyeluruh, bukan menyeluruh, ini juz'i. Yang bersifat juz'i lah, sebahagian. Kan? Okey. Masing-masing diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya Nabi sebut. Ya? Orang ni sesuai macam ni, orang ni sesuai macam ni. Kan? Bersifat juz'i, bukan bersifat menyeluruh. Sebahagian orang memiliki iman dan tawakal yang kuat sehingga ia mampu menolak penyakit menular dengan kekuatan tawakalnya. Tak sama orang ni kan? Tak sama. Sebagaimana kekuatan tubuh yang kuat juga dapat menolak penyakit dan menggugurkannya. Orang yang dia punya apa? Sistem imun badan dia kuat, kan? Dia boleh lawan penyakit. Mari penyakit kuman pun dia lawan. Orang kena penyakit macam-macam, orang kena COVID lah, orang kena apa kan? Dia tak kena apa pun. Kan? Gitu. Jadi sebagai orang tidak memiliki iman dan tawakal sekuat itu, sebagai orang lain pula tak ada iman dan tak tawakal yang kuat macam tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berjaga-jaga dan bersikap waspada. Demikian juga beliau melakukan dua hal tersebut agar bisa menjadi panutan bagi umatnya. Panutan ni pada ikutan lah, kan? Menjadi ikutan oleh umatnya. Orang yang kuat dari golongan umatnya bisa mengambil cara tawakal dan keyakinannya kepada Allah. Sementara yang lemah bisa berjaga-jaga dan mawas diri. Mawas diri maksudnya berhati-hatilah. Kan? Keduanya adalah cara yang benar. Dia kata di sini kedua-dua cara itu adalah cara yang benar. Salah satunya ditujukan untuk mukmin yang kuat imannya. Saya mula-mula tadi ditujukan untuk orang beriman yang kuat imannya. Sementara yang lainnya untuk mukmin yang lemah. Yang seterusnya, yang keduanya tu untuk mukmin yang lemah imannya. Sehingga masing-masing dari dua golongan kaum mukminin itu memiliki hujjah dan keteladanan sesuai dengan kondisi mereka dan sesuai pula dengan karakter yang mereka miliki. Ya. Nabi pernah SAW melakukan pengobatan dengan besi panas. Nabi pernah melakukan pengobatan dengan besi panas dan memuji orang yang tidak melakukan pengobatan dengan cara itu. Sehingga Nabi sebut ada 70,000 orang yang mereka itu masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, iaitu mereka yang tidak menggunakan kai dan tidak berubat dengan besi panas. Bahkan beliau mengkaitkan juga sikap orang yang tidak menggunakan cara pengobatan itu dengan tawakal. Dan sikap menolak ramalan. Banyak lagi contoh lainnya. Ini merupakan metod yang cermat dan baik sekali lah, manhaj. Kan? Siapa yang menguasai metod ini dan diberi pemahaman fiqih yang cukup, pasti ia akan bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan yang dia hadapi dengan ajaran sunnah yang sahih. Ini semua kita panggil kefahaman kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebahagian orang lah. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, segolongan lain berpendapat bahawa perintah untuk menghindari dan menjauhi penderita kusta, lepra ini kusta, adalah kerana masalah alamiah. Ya? Masalah alamiah, alami, yang alam lah, bentuk alamiah ni, kauniyah ni kan. Yakni berpindahnya penyakit melalui sentuhan. Ni yang alami. Kan? Penyakit ni kita pegang ni, macam ni kita orang selsema kan, selsema, kan? Bersalam dengan kawan kita. Kalau kita pegang muka dia, hidung pula, jangkit je virus merebak daripada satu orang kepada seorang yang lain.
Gitu. Ataupun disentuh di mana-mana, kita pergi sentuh tempat tu kan. Macam kita yang tu lah berlaku tu kan, corona kan, corona. Jadi sampai hari ni pun masih ada lagi lah wabak corona tu. Cuma jadi tak teruk macam dulu lah kan. Teruk pun teruk jugalah. Ada kawan-kawan yang kena tu, memang teruk lah kena. Hari tu kena kuarantin. Kemudian jadi berpindahnya penyakit melalui sentuhan, pergaulan dan bau ke tubuh orang sihat. Itu terjadi kerana pembauran. Pembauran ni percampuran lah, dan sentuhan secara berulang kali. Adapun sekadar makan dengannya sebentar saja untuk suatu hajat yang mendesak, tidaklah mengapa, dan tidak akan terjadi penularan dengan sekali berkumpul dalam waktu singkat. Nabi melarangnya sebagai pencegahan terjadinya bahaya dan demi menjaga kesihatan tubuh. Boleh saja bergaul dan berkumpul untuk suatu keperluan. Sama sekali tidak ada kontradiksi dalam hal itu. Ini satu golongan yang berpendapat begini. Ya? Kemudian segolongan ahli medis, ahli perubatan lain menyatakan bahawa orang yang terkena kusta yang makan bersama bermakan bersama seseorang adalah penderita kusta khusus yang berbeza dengan kusta lainnya. Tidak setiap kusta sama. Penularan itu juga tidak terjadi pada setiap orang. Ada orang yang tidak terkena bahaya kusta tersebut dan tidak tertular, yakni penderita kusta ringan dari virus kusta tersebut, kemudian tidak berkesinambungan dan kondisinya kembali seperti semula, tidak menjalar ke seluruh tubuh. Tentu penyakit itu lebih tidak mampu lagi menjangkiti orang lain. Ini satu kumpulan daripada ahli perubatan pula, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebahagian kalangan medis lainnya, ahli perubatan yang lain pula, menyatakan bahawa masyarakat jahiliyah dahulu berkeyakinan bahawa wabak penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW meruntuhkan keyakinan mereka tersebut dan sengaja makan bersama penderita kusta untuk menjelaskan kepada mereka bahawa Allah lah yang memberi penyakit dan menyembuhkannya. Dan kita ada doa untuk jauhi penyakit tu kan, juzam tu, maknanya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Tu doa dia kan, ataupun lebih kurang macam itulah doa dia. Aku minta berlindung dengan kau ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit kusta, daripada gila dan penyakit-penyakit yang berat-berat ni. Disuruh kita berdoa untuk menghindarkan penyakit-penyakit yang berat-berat ni. Penyakit apa? Sopak, penyakit kusta, penyakit gila kan. Penyakit gila ni teruk lah kan. Berjalan dalam jalan, baju tak pakai, mandi pun tidak, apa semua, pergi jalan sana sini, gila kan. Kepala atas tak ingat apa dah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Beliau juga melarang mendekati penderita kusta. Nabi SAW melarang kita mendekati penderita kusta untuk menjelaskan kepada umatnya bahawa segala penyebab penyakit kusta itu memang Allah ciptakan untuk bisa menularkan penyakit dengan ketentuan Allah kepada korban-korbannya. Kan? Sebab tu ada orang ni kena, orang tu tak kena. Sebab orang ni kena, orang tu tak kena. Macam ubat lah yang kita makan kan. Kita sifatkan ubat-ubat, kita bagi tahu resepi ubat-ubat tertentu kepada kawan kita untuk sakit-sakit tertentu. Kan? Kita makan ubat tu, sekali makan okey dah lega, alhamdulillah. Kawan kita makan sampai seminggu tak lega, 2 minggu tak lega, dan ubat tu memang tak sesuai untuk dia. Tak sama. Manusia ni penerimaan dia dengan ubatan atau kekuatan tubuh dia, imun badan dia tak sama dengan orang lain. Itu di antara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan kekuasaan Allah Ta'ala tadi. Dia jadikan kita ni tak sama, tak serupa manusia ni, kan? Walaupun nama manusia, berapa banyak manusia atas muka bumi ni,
Kan? Berapa generasi manusia atas muka bumi ni sejak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang akan mati terakhir di sebelum hari kiamat nanti ataupun di hari kiamat nanti. Berapa banyak manusia. Tapi itu pun tak sama. Kita tak sama. Allah Taala ciptakan kita walaupun kita manusia, tapi kita ada perbezaan sedikit. Orang ni sesuai yang ni, tak sesuai yang ni, begitulah keadaan seterusnya. Baik, larangan beliau SAW itu bertujuan untuk menetapkan kaedah sebab akibat. Kaedah sebab akibat tadi. Dengan ikut makan bersama penderita kusta, beliau hendak menjelaskan bahawa penyakit itu tidak bekerja dengan sendirinya sedikit pun. Hanya Allah yang apabila menghendaki mencabut penyakit tersebut sehingga tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Bila Allah menghendaki, Allah akan mempertahankan penyakit itu dan menguatkannya hingga bisa memberi pengaruh. Macam COVID. Penyakit COVID. Maknanya kita tak tahu macam mana keadaan dia. Jadi kita berhati-hati, kita berjaga-jaga. Akan laksanakan SOP dia macam-macam kan, dengan pakai mask lah, apalah, pakai hand sanitizer lah, apa macam-macam lah kan. Gitu. Kerana bimbang dia tadi menular, kita tak tahu dia menular macam mana. Dan mungkin dia tidak akan menular. Jadi semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita ni ikhtiar di pihak kita sebagai makhluk, maknanya Allah beri kepada kita jalan untuk berikhtiar. Baik. Tapi kalau Allah kehendak ikhtiar macam mana pun akan jadi jugalah. Bagaimana kata seorang syekh rahimahullahu taala, dia kena COVID kan, dia meninggal. Jadi dia kata la yughni al-hadar min al-qadar. Jadi kita berjaga-jaga macam mana pun, tapi kalau Tuhan takdirkan kena jugalah. Namanya. Tapi kita tetap laksanakan SOP tadi lah, berjaga-jaga macam tu. Kalau nak dah berjaga dah, kena juga nak buat je lah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Wa ma syaa wa lam yasha' lam yakun. Allah takdirkan sesuatu tu berlaku. Apa yang dia kata tak berlaku lah. Gitu. Baik. Sebahagian kalangan medis lain menyatakan seluruh hadis itu ada yang menjadi nasikh, penghapus hukum, dan ada yang mansukh, kan? Dihapuskan hukumnya. Jadi sebagian ulama perubatan kata hadis ini ada nasikh mansukh pula. Jadi maka perlu ditinjau lah, kata Ibn Qayyim, perlu ditinjau, perlu dilihat dengan teliti terlebih dahulu masa sejarahnya mana dulu, kan? Kalau diketahui mana di antara dua riwayat tersebut yang datang belakangan, yang mana dulu yang datang kemudian, itu yang dianggap nasikh. Yang datang belakang tu nasikh, yang sebelumnya mansukh. Kalau tidak dapat diketahui, maka kita menyikapi hadis-hadis tersebut apa adanya. Kan? Baik. Segolongan ahli medis lain menyatakan yang benar bahawa sebahagian dari hadis itu mahfuz, terpelihara dalam ingatan. Sementara yang lainnya tidak mahfuz. Mereka juga mengulas tuntas hadis tidak ada penyakit menular. Mereka menegaskan bahawa Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu terlebih dahulu. Kemudian ia ragu dan meninggalkannya. Silakan merujuk kembali ucapan mereka dalam hal ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Sebagian sahabat Abu Hurairah bertanya kepadanya, kami pernah mendengarmu menyampaikan hadis itu. Namun beliau tetap tidak mahu menyampaikannya lagi. Abu Salamah mengungkapkan, aku tidak tahu apakah Abu Hurairah lupa atau memang salah satu hadis itu sudah memasukkan hukum hadis yang lainnya. Ada pun hadis Jabir yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah mengganding tangan, pegang tangan lah, orang yang kena penyakit kusta, lalu mengajaknya makan bersama beliau dalam satu nampan, satu bekas. Hadis itu tidak sahih. Hadis itu tidak sahih. Yang paling tegas mengenai derajat hadis ini adalah sebagaimana dikatakan Imam At-Tirmizi rahimahullah, hadis ini gharib. Ya, namun beliau tidak menyatakan sahih atau hasan atau hadis atas hadis tersebut. Sementara Syu'bah dan yang lainnya menyatakan hindarilah hadis-hadis yang gharib.
Imam Tirmizi juga menyatakan itu juga diriwayatkan daripada perbuatan Umar. Jadi makan dengan orang penyakit kusta tu kan. Dan itu lebih sahih riwayatnya. Demikian juga berkaitan dengan dua hadis kontroversi yang bertentangan dengan hadis-hadis larangan. Salah satunya ternyata sudah diralat oleh Abu Hurairah dan beliau tidak lagi mahu meriwayatkannya. Sementara hadis yang lain tidak sahih daripada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kami telah, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kami telah mengulasnya secara lengkap persoalan ini dalam kitab Miftah Darus Sa'adah dengan riwayat yang lebih panjang dari ini. Semoga Allah memberikan taufiknya. Baik. Ya. Jadi perbahasan tentang hadis tadi, la adwa wala la adawa wala tiyarata kan. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada pula ramalan. Kemudian hadis yang kita baca dari awal tajuk dulu, muka surat 176 kan? 176 firru minal majdum kama tafirru minal asad. Kan? Kemudian ini hadis Abu Hurairah kan? Hadis Abu Hurairah. Kemudian yang kita baca hadis la adwa wala tiyarah, tidak penyakit menular dan tidak ada pula ramalan. Hadis itu yang diperbincangkan tadi. Baik, seterusnya kita masuk pula pada faslun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan berubat dengan barang-barang yang haram. Larangan berubat dengan benda-benda haram ni. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya daripada hadis Abu Darda bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw bil muharrami. Maksudnya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan ubatnya dan menjadikan ubat untuk setiap penyakit. Namun jangan kalian berubat dengan yang haram. Jadi benda yang haram tak boleh jadikan ubat, kerana Allah tak jadikan dia sebagai ubat. Kemudian di sini Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dia datangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyebutkan dalam sahihnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima hurrima alaikum. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan kepada kalian. Hadis pendek, jelas ya. Ya? Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan sebagai ubat, dan memang dia takkan jadi ubat. Dalam kitab sunan ni kitab ni lah, kita hadis lah. Sunan ni jamak kepada sunnah. Sunan jamak kepada sunnah. Kita hadis lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang menggunakan ubat-ubat yang kotor, najis menurut syarak. Ya. Baik. Naha Rasulullah SAW anid dawa'il khabithi. Dawa, ubat yang kotor lah, najis. Dalam Sahih Muslim daripada Tariq bin Suwaid, ya? Tariq bin Suwaid al-Ju'fi. Al-Ju'fi. Itu Al-Ju'fi, ya? Al-Ju'fi. Annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri fanahahu. Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamar, tentang arak, maka Nabi sallallahu melarangnya. Okay? Au kariha ayasna'aha, atau tidak senang ia membuat minuman itu. Okay? Faqala, ia berkata, ia berkilah ni maksud dia menjawab lah. Dia bagi berdalih, innama asna'uha lid-dawa'i. Saya buat dia untuk jadi ubat.
Kan? Mana Tariq bin Suwaid Al-Ju'fi ni dia kata kat Rasulullah, saya buat arak ni nak buat ubat, bukan nak minum. Nak buat ubat. Kan? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innahu laysa bidawa. Khamar itu bukan ubat, melainkan dia adalah penyakit. Innahu laysa bidawain, dia bukan dawa, dia bukan ubat, walakinnahu daun, akan tetapi dia adalah daun, yakni penyakit. Gitu. Sementara dalam As-Sunan, kita sunnah, diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamar yang dicampurkan dengan ubat. Arak yang dicampur dengan ubat. Beliau bersabda, khamar itu penyakit, bukan ubat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Tariq bin Suwaid Al-Hadrami. Tariq bin Suwaid Al-Hadrami. Tadi Al-Ju'fi. Okay. Qala, dia berkata, qultu, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya di negeri kami terdapat banyak anggur yang kami jadikan minuman, kemudian kami meminumnya. Beliau menjawab, jangan. Wine lah, arak lah, buat arak. Aku kembali mengulangi pertanyaan, lalu aku menjelaskan bahawa kami biasa memberikannya sebagai ubat untuk orang sakit. Beliau bersabda, sesungguhnya khamar itu bukanlah ubat, melainkan dia adalah penyakit. Kemudian sementara dalam Sunan An-Nasa'i diceritakan ada seorang doktor yang mencampurkan kodok. Kodok ni katak. Campur katak ke dalam ramuan ubatnya. Sementara Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau melarang doktor itu membunuh kodok tersebut. Nabi larang doktor itu bunuh katak lah. Dan katak ni dia adalah jundun min junudillah, tentera daripada tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh bunuh katak, tak boleh makan katak. Ya, haram makan katak. Sebab apa? Sebab haram bunuh katak. Gitu. Disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tadawa bil khamri fala syafahu Allah. Barang siapa yang berubat dengan khamar, dengan arak, nescaya Allah tidak akan memberinya kesembuhan. Kata Nabi sallallahu. Berubat dengan sesuatu yang diharamkan adalah perbuatan buruk, baik menurut akal maupun menurut syariat. Dalam syariat telah kami jelaskan berbagai hadis di atas dan masih banyak yang lainnya. Sementara menurut logika adalah bahawa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu kerana sesuatu itu jelek, yakni buruk, keji. Allah tidak pernah mengharamkan yang baik-baik untuk umat ini sebagai hukuman buat mereka, sebagaimana yang Allah haramkan kepada Bani Israel sebagai hukuman ke atas mereka. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, "Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim tayyibatin uhillat lahum." Fabizulmin minal ladzina hadu, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, harramna 'alaihim tayyibatin uhillat lahum, kami haramkan ke atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Adapun umat ini Allah tak buat macam tu, kan? Kepada kita lah, ini rahmat Allah Ta'ala ke atas kita. Orang Yahudi macam tu kena mereka. Allah hanya mengharamkan sesuatu kepada umat ini tidak lain kerana kejelekannya, keburukannya. Allah mengharamkannya demi melindungi mereka juga dan menjaga jangan sampai mereka memakannya. Maka tidak semestinya kalau sesuatu yang haram itu digunakan untuk mengubati penyakit dan sejenisnya. Kerana meskipun barang haram itu memiliki khasiat, walaupun dia ada khasiat dia, menghilangkan penyakit, namun pasti akan menimbulkan penyakit yang lebih parah lagi di dalam hatinya kerana kekuatan jahat yang dikandung barang haram tersebut. Berarti si pesakit telah berusaha menghilangkan penyakit fizik
dengan risiko penyakit hati. Oh, macam tu pula. Ya. Sesuatu yang diharamkan berarti harus dijauhi dan dihindari. Ini kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dengan segala cara. Menjadikannya sebagai ubat berarti memberi motivasi untuk mencarinya. Cari benda haram tadi kan. Macam tu lah. Ada orang guna daun ketum kan. Daun ketum kononnya sebagai ubat. Jadi kita tengok, kita lihat. Yalah, kalau siapa yang pernah melihat lah, orang yang minum air ketum ni, air rebusan ketum ni, mungkin dia masuk apa benda lain lah, Wallahualam. Dia kalau dia tak minum air ketum tu, mana dia akan jadi lemah, tak ada tenaga. Dia akan jadi long life. Bila minum air ketum, dia akan jadi kuat, agresif, tenaga. Kan? Ini maknanya benda yang dia akan menyebabkan orang tidak akan mencari. Dah ada habis kan? Maknanya bila habis benda tu tak ada, dia cari lagi. Tagih, dia ketagih, mendatangkan ketagihan. Kan? Itu. Dia macam kata sebagian orang lah, pernah dengar orang yang hisap ganja kan, hisap ganja. Hisap ganja dia berkhayal. Jadi sebelum solat dia pergi hisap ganja tu, geng-geng ni. Tanya pasal apa hisap ganja? Orang tanya. Supaya apa? Supaya lebih khusyuk. Ini contoh karut kan. Solat khusyuk, hisap ganja. Lepas hisap ganja, solat amor, dia rasa khusyuk, solat dia kata. Ini mengarut. Ini kerja syaitan. Baik. Jadi mana sesuatu yang diharamkan berarti harus, yakni mesti dijauhi dan dihindari dengan segala cara. Menjadikannya sebagai ubat berarti memberi motivasi untuk mencarinya. Lepas ni cari lagi kan. Gitu. Kalau dalam istilah apa nama di Yaman, dia ada sebagai daun alqat, syajarah alqat kan. Syajarah alqat ni, pokok alqat ni macam tu. Bila dia makan daun kot, makan daun dia akan jadi macam kuat, pokok tu kuat. Bila tak ada tu dia jadi lemah. Lebih kurang kita di sini daun ketum kot, macam tu lah. Dia panggil syajarah alqat. Gitu. Baik. Demikian juga kerana sang pencipta ajaran syariat ini sudah menegaskan bahawa minuman keras itu penyakit, maka tidak mungkin dijadikan sebagai ubat. Minuman keras juga bisa menciptakan perangai buruk pada tubuh dan fikiran seseorang. Kerana tubuh secara alami juga akan menerima reaksi dari struktur minuman keras secara nyata sekali. Ya? Bila minum benda mabuk ni kan, tubuh ni akan jadi itulah, jadi tak stabil lah. Tak stabil. Baik. Kalau kinerjanya sudah jelek, dia punya bahan tu dah kotor, teruk, pasti tubuh akan meresponnya dengan jelek pula. Kan? Suatu makanan yang dimasukkan dalam tubuh tadi, benda yang tak elok, respon pun tak elok juga lah. Lalu bagaimana kalau minuman keras itu sendiri memang sudah jelek secara substansial? Oleh sebab itu Allah mengharamkan kepada para hambanya berbagai jenis makanan dan minuman serta pakaian yang tidak baik, kerana akan berpengaruh buruk pula bagi tubuh dan kejiwaan seseorang. Kemudian di samping itu, bila ubat-ubatan haram itu dibolehkan, terutama sekali bila memang amat disukai oleh hawa nafsu, pasti akan menggiring seseorang menikmati keinginan syahwat dan kelazatan semata. Kan? Jadi ubat-ubat haram tu kalau boleh lah, kan, macam dia duk makan ubat batuk banyak-banyak tu kan.
Lah ini nak kepada kelazatan ya, kepada apa? Dia nak supaya dia jadi khayal. Ya, itu maksud dia. Jadi dia kata tadi terlebih lagi bila hati seseorang mempercayai khasiat dari ubat-ubat haram tersebut dapat menghilangkan penyakitnya sehingga sembuh sama sekali. Dia yakin macam tu. Jadilah ubat-ubatan haram itu sebagai sesuatu yang paling disukainya. Kira nak minum je, kira nak makan je. Sekejap nak minum, sekejap nak minum. Maksud benda haram tu dekat dia lah sentiasa. Jadi ajaran syariat tentu saja akan menutup jalan ke arah itu sebisa mungkin. Maknanya jadi ajaran syariat akan tutup. Dia panggil saddul dzara'i' tadi. Ya. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah ta'ala, tidak diragukan lagi bahawa terdapat kontradiksi, ini percanggahan lah, dan kontroversi antara menutup jalan untuk mengonsumsinya, maksudnya mengambilnya, memakannya, dengan membuka jalan untuk memakannya. Ya? Terdapat kontradiksi, percanggahan lah, ya? Antara menutup jalan dengan membuka jalan. Gitu. Ditambah lagi bahawa ubat haram tersebut sebenarnya tidaklah bertambah membantu pengubatan serta diklaim selama ini. Misalnya saja induk segala kerusakan. Ibu jadi benda haram tu ataupun arak itu dia panggil ibu segala kerosakan, umul khaba'is. Yakni minuman keras yang tidak ada unsur ubat sama sekali yang Allah ciptakan di dalamnya. Tak boleh buat ubat langsung. Kan? Kalau orang nak ini boleh jadi ubat ni, maka itu hanya dia punya sangkaan sajalah. Tidak benar sangkaan dia tadi. Minuman keras amatlah berbahaya bagi otak yang merupakan sentral fikiran manusia menurut kalangan medis dan juga menurut banyak kalangan ahli fiqh dan ahli kalam. Filosof Hippocrates sendiri, kan, di sini dia kata menegaskan saat mengulas berbagai jenis penyakit ganas. Bahaya minuman keras terhadap kepala amatlah ganas sekali, kata dia. Ya. Dararul khamrah bil ra'si syadidun li'annahu yusri'u al-irtifa' ilayhi. Ya? Kerana minuman keras amat cepat naik ke pusat kepala dengan membawa berbagai zat tertentu. Ya? Dia kata yartafi' birtifa'i al-akhlat allati ta'lu fil badan wa huwa kadhalika yadurru bizihn. Itulah yang akhirnya akan mengganggu daya fikir seseorang. Sementara penulis kitab Al-Kamil menegaskan, salah satu ciri khas minuman keras adalah bahayanya terhadap otak dan saraf. Ini dia minuman keras ni, arak lah. Adapun ubat-ubat haram selain minuman keras ada dua jenis. Ada dua jenis kita. Ya. Pertama, yang tidak disukai oleh jiwa seseorang. Tak suka. Tidak menggiurkan sehingga membantu tubuh mengusir penyakit. Seperti racun dan daging ular. Tapi ada juga orang yang makan daging ular ni kan. Tuan tengok tak? Dokumentari ke apa ke? Tak belah mana ke, Thailand ke mana ke, orang putih kan makan daging ular. Ular tedung tu kan. Sekali satu hari, yang yang potong kepala ular tedung tu kan, dia potong-potong kepala ular tedung terbang kena dia potong tu kepala ular tedung tu, kepala hinggap ke leher dia, gigit sini, mati dia. Chef tu mati. Kena
gigit yang kepala tedung yang ada racun tu kan, mati. Dia nak masak, nak jamu pelanggan dia, daging ular tedung. Dia tetap kepala tu, tebang kepala, kena kat leher dia, mati dia. Gitu dia. Bodoh kan. Macam tak ada makanan lain dah nak makan. Berlambak-lambak makanan yang boleh dimakan yang elok. Makan daging ular dia pun pilih makan. Kan? Ni kata di sebelah Indonesia pun banyak juga orang bukan Islam lah maksud dia kan. Di Indonesia ni kita tengok orang pakai kopiah tu tak sebenarnya Muslim. Kan? Nasrani pun ada. Dan Hindu pun ada juga. Kopiah ni hanya tradisi je. Kopiah ni hanya tradisi pakaian saja. Kan? Bukan pakaian keagamaan. Pakaian tradisi. Kalau kopiah songkok tu kan, songkok tu di Indonesia tu lah. Sebab tu tengok orang Indonesia yang pakai songkok-songkok tu tak semestinya dia Muslim. Gitu. Baik. Pada saat itu ubat tersebut akan menjadi beban bagi tubuh secara alami sehingga hanya akan menjadi penyakit, bukan ubat. Itu yang pertama, yang tak disukai lah. Kedua, yang disukai oleh jiwa seseorang, seperti minuman yang sering dikonsumsi oleh wanita hamil. Misalnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Logika saja bisa menetapkan bahawa barang semacam itu sudah tentu haram. Akal dan fitrah memang selalu sejalan dengan ajaran syariat dalam persoalan ini. Ini jelaslah makna dia. Batuk pula. Baik. Di sini terkandung sebuah rahsia yang amat lembut berkaitan dengan substansi, yakni bahan berbagai benda haram yang tidak bisa dijadikan sebagai ubat. Kerana salah satu kriteria ubat adalah bahawa sesuatu yang akan dijadikan ubat itu harus dapat diterima, memang diyakini berkhasiat dan mengandungi keberkahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Kerana sesuatu yang bermanfaat adalah yang memiliki berkah. Sesuatu yang paling bermanfaat adalah sesuatu yang paling banyak berkahnya. Orang yang penuh berkah dimanapun dia berada adalah orang yang selalu bisa diambil manfaat darinya di mana dia tinggal. Di mana saja dia tinggal, keberkahan itu ada. Dan sebagaimana dimaklumi bahawa keyakinan seorang Muslim tentang haramnya suatu zat, satu benda, pasti akan menghalanginya untuk meyakini bahawa sesuatu itu mengandungi berkah dan manfaat. Kan? Kalau kita tahu benda itu haram, mana ada berkah dan manfaat dia dah. Juga untuk berbaik sangka terhadap sesuatu tersebut sehingga bisa diterima oleh tubuhnya secara alami. Macam mana dia boleh berbaik sangka dalam hati dia, benda tubuh boleh terima? Bahkan semakin tebal iman seseorang, tentu ia akan semakin membenci sesuatu yang haram tersebut dan semakin hilang keyakinannya terhadap sesuatu itu. Di samping tubuhnya juga semakin alergi terhadapnya, tak boleh terima. Kan? Kalau pada saat itu dia dipaksa mengonsumsinya, sesuatu itu akan menjadi penyakit baginya, bukan ubat. Jelaslah makna dia. Kecuali bila keyakinan akan keharaman sesuatu itu hilang. Demikian juga buruk sangka dan rasa tidak terhadap sesuatu tersebut berubah menjadi suka. Tak suka jadi suka. Namun itu jelas bertentangan dengan konsep iman. Sehingga seseorang mungkin hanya akan menerima sesuatu itu sebagai penyakit belaka. Wallahu a'lam. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian pasal petunjuk Nabi SAW mengenai terapi terhadap kutu kepala dan cara menghilangkannya. Kutu di kepala dan cara menghilangkannya. Jadi kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah ta'ala kita sambung lagi lah di masa yang akan datang. Bi'idhnillahi ta'ala wa taufiqihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.